Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa anza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Mekah. Dan mereka melakukan perancangan, dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik. Sadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat 30. Yang berbahagia Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa, penganjur kuliah pengajian, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun pada tengah hari ini masih tuan-tuan di penghujung bulan Muharram, minggu akhir kita tuan-tuan sekalian, bulan yang syarat dengan peristiwa-peristiwa besar di sepanjang sejarah Ar-Rasul. Di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga banyak peristiwa yang berlangsung, yang berlaku bulan Muharram, dan juga di sepanjang sejarah Islam. Tuan-tuan, menjadi kebiasaan kepada kita umat Islam pula, bulan Muharram akan memperingati peristiwa hijrah Makkah ataupun Bakkah ke Yathrib ataupun Taibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar nama Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya. Awal hal hijrah Mekah ke Madinah ini bukan berlaku dalam bulan Muharram, bukan. Ianya berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Ada sebut di penghujung bulan Safar. Bulan Rabiul Awal Nabi tiba Yathrib ataupun Taibah, dan sempat selama 4 hari Nabi di Quba, tuan-tuan sekalian. Dan mengapa kita umat Islam kita menyambut, kita memperingati hijrah Rasul ini dalam bulan Muharram? Kerana berkaitan soal takwim ataupun kalender kepada kita umat Islam. Takwim ataupun kalender hijri ini belum diguna pakai di zaman Ar-Rasul yang mulia, belum diguna pakai zaman Khalifah Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah. Bilakah umat Islam kita mula menggunakan kalender hijriah? Bila? Zaman Abul Futuhat, zaman bapa pembukaan, yakni zaman Sayyidina Umar Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza memerintah. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan tahun-tahun lepas, tuan-tuan sekalian ingat balik, sebagai satu ulangan kepada kita. Tak apa ulang 2-3 kali tuan-tuan, iklan sabun banyak lah. Iklan sabun sehari 10 kali dah. Macam-macam iklan lah tuan-tuan dah. Iklan hari-hari kita ingat kalau boleh tuan-tuan boleh sampaikan pula pada orang lain. Mengapa zaman Sayyidina Umar? Zaman Sayyidina Umar zaman perluasan kuasa dengan panglima Islam yang hebat-hebat, Sa'd bin Abi Waqqas tahun Iraq, Amr al-As tahun Mesir, Abu Ubaidah Amil Jarrah tahun Syria, Khalid bin Al-Walid tahun Palestin. 2 buah empire besar dunia tumbang zaman Sayyidina Umar memerintah. Rom yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla tumbang perang Yarmouk, manakala Parsi yang dipimpin oleh Kisra tumbang perang Al-Qadisiyah. Nak mudah pentadbiran, maka Sayyidina Umar Amirul Mukminin lantik gubernur wilayah, Amir wilayah rais, lantik ketua negeri. Kalau kita MB ketua menteri, tuan-tuan jaga negeri. Amr al-As gubernur di Mesir, Abu Ubaidah Amir Jarrah gubernur di Syria.
Tuan tengok nama Abu Ubaidah, salah seorang sahabat yang dijamin syurga dengan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat jil Quran hebat tara mana sekalipun, dia jamin syurga sekalipun, mereka tetap get involved, terlibat dengan siasah dan pentadbiran, politik dan pemerintahan. Imamah tuan sekalian, makna kita orang awam yang kata politik tak penting. Sampai 4 juta tak datang mengundi, tuan-tuan sekalian, tak datang mengundi 4 juta tuan-tuan. Dan ramai orang Melayu lah. Ni orang Melayu ramai doktor cocok sendiri ni. Dah. Habis macam mana? Kata hak cocok doktor sendiri satu hal, tuan-tuan kadang-kadang serban atas kepala, idak atas apa, tak nak dia mengundi tak syar'i lah, tak nak campur politik kota. Tuan-tuan, lepas nak beliau kafir orang munafik mentah. Jangan buat silap tuan-tuan sekalian, jangan buat silap. Sebagai perancangan orang tali macam Profesor Dr. Christian Snow Hagronje yang cuba jauhkan umat Islam di Aceh daripada siasah dan pentadbiran. Ni jaga, ini racun daripada musuh-musuh Islam. Orang Islam kena get involved, kena ambil tahu tuan-tuan sekalian. Sebab Allah jadi kita khalifah di atas muka bumi, iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Jangan. Jadi menarik. Apa masalah gambar-gambar tuan-tuan? Surat menyurat. Surat daripada Madinah ambil masa nak sampai kepada wilayah Islam yang luas. Iraq luas, Mosul kat mana tuan-tuan? Baghdad kat mana? Kufah, Karbala, Basrah. Tengok Mesir luas tuan-tuan. Tuan-tuan pergi seminggu berjalan, tak habis seminggu nak berjalan, nak raung-raung, pusing-pusing. Nak ikan Syam Al-Sheikh, nak ikan Al-Arish 40 km berafah border tuan sekalian. Nak pergi ni Ismailiyah tempat Hasan Al-Banna Tubuh Ikhwanul Muslimin tahun 1928. Nak pergi tuan-tuan ke Tonta, nak ke Alex. Alex cantik. Bandar ni damai, orang tak tekan horn. Biasa Mesir bunyi kebab, mengembik semua ada, macam-macam tuan sekalian. Mesir macam Pakistan, seronok sangat mereka main dengan horn. Horn itu bukan cari balas saja. Kalau Pakistan ni macam-macam bunyi ada. Abah dengan horn dia, lori horn dia tuan sekalian. Jadi tempat yang cantik-cantik, tuan sekalian, luas nak ziarah. Makna Mesir ni luas. Berita negara lain. Jadi menyebabkan surat ambil masa nak sampai pada gambar wilayah. Sampai surat tak tahu bila tarikh, bila hari bulan. Maka sahabat-sahabat kanan akhirnya berhimpun dan bermusyawarah untuk menentukan takwim atau kalender kepada kita umat Islam. Ada sahabat kemusyawarah cadang. Okey, mula tahun berlakunya kelahiran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencapai kata sepakat. Kenapa? Sahabat-sahabat yang diterima oleh Nabi ingat unsur at-tamayuz, perbedaan. Kita orang beriman mesti berbeza dengan orang-orang kafir. Kita orang beriman mesti berbeza dengan orang-orang Yahudi. Apa contoh bulan Muharram? Ingat balik ibu-ibu tuan-tuan, bulan Muharram kita berpuasa. Tuan-tuan berpuasa 10 Muharram. Kalau bulan Zulhijjah, jangan lupa, jangan tinggal puasa 9 Zulhijjah. Puasa hari wukuf, hari Arafah tuan sekalian. Hari Tarwiyah tu pun boleh puasa 8 Zulhijjah, puasa. Rugi orang tinggal 9 Zulhijjah tuan-tuan sekalian, rugi pada dia besar. Allah ampunkan setahun dosa kita. Setahun 365 hari. Saya dan tuan-tuan kita pun dosa. Saya dan tuan-tuan kita baik dosa. Tuan-tuan kata tak terhitung, dosa kita banyak sangat. Tadi cara inilah. Cara nak Allah gugurkan dosa kita, banyak berpuasa sunat. Ambil waktu 9 Zulhijjah. Baru ni kami sembelih 2 ekor lembu di Komplek An-Nur Tafiz. Invite jemput orang kampung. Sebab apa? Dia ada budaya. Sebab orang kampung saya kalau 9 Zulhijjah, saya sebelum raya 10 Zulhijjah kan, dia panggil hari waktu topak. Tahu hari waktu topak? Makan lah. Makan bang. Peraya makan 10 Muharram. Yang Nabi suruh kita berpuasa, Nabi berpuasa, sahabat-sahabat berpuasa. Bahkan orang Yahudi berpuasa tuan-tuan sekalian. 10 Muharram. Kalau kampung kita pula wak surah. Kacang, bubur, surah. Makan surah lagi. Makan dia kerja tuan-tuan. Bolehlah kacang, tapi jangan ganggu 10 Muharram. Puasa lah. 10 puasa tuan-tuan. Mengapa sejak puasa 10 Muharram? Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Ada 16 kelompok Yahudi. Yahudi Bani An-Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Taimat, Bani Khaybar. Tuan-tuan ingat Yahudi mana yang paling sengit menentang Islam? Siapa dia betul, saya beri hadiah buku RM30 harga. Ingat Yahudi mana yang paling sengit lawan Islam? Yahudi? Tak ingat kah? Kalau baca Al-Quran, ada surah Bani An-Nadir. Ada ke ustaz? Ada. Cari tak jumpa. Boleh elek Quran. Kat mana ni reka? Tak ada Bani An-Nadir? Ada. Surah Bani An-Nadir adalah surah Al-Hasyr.
Surah Al-Hasyr, pengusiran, kisah pengusiran. Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam halau Yahudi Bani An-Nadir keluar daripada Madinah pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijrah. Mengapa kena halau? Mereka merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Yahudi. Turun surah Al-Hasyr. Al-Hasyr tu nama surah Bani An-Nadir. Manalah Yahudi yang paling sengit menentang Islam, menentang Nabi, bahkan merancang untuk membunuh Nabi beberapa kali, dipimpin oleh ketua mereka Huyai bin Akhtab. Lepas Huyai mati, rancang lagi oleh Zainab binti Al-Harith nak bunuh Nabi. Oh, tuan-tuan, jahat Yahudi. Mereka puasa sebelum Muharram. Mengapa sebelum Muharram? Mereka commemorate, mereka memperingati selamat Nabi Musa AS yang diburu, yang dikejar oleh Fir'aun. Kawan-kawan sini pun sebut Fir'aun senyap, belakangan mengantuk sangat ni. Jawab ada sepatah Fir'aun, laknatullah. Kan itu pangkat dia, tuan-tuan sekalian. Pangkat ni penting dah. Fir'aun, jangan marah sangat Fir'aun, laknatullah wa barakatuh. Kau marah sangat, tuan-tuan. Dah. Mocik kampung di Mesir, tuan-tuan sekalian, ikut rombongan. Mutahir bawa pergi umrah balik singgah Mesir. Sampai kat Giza piramid, kata kawan kita Ustaz Mokcik, alhamdulillah sampai dah kita ke kubur Fir'aun. Jawab ketua Mokcik, Al-Fatihah. Al-Fatihah kubur Fir'aun, tuan sekalian. Dah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, mereka puasa. Selamatnya Nabi Musa ni, maka Nabi sebut kita orang Islam berhak kata Nabi Musa AS. Nabi Musa ni 20 Rasul yang wajib kita imani. Tapi cara kita puasa biar at-tamayus, biar ada perbezaan. Puasa 9 dengan 10 Muharram. Tuan-tuan jangan tinggal lah. Kalau boleh, Allah tuan-tuan, biar pakat jawatan kuasa surau kita buat iftar jamaah, buat majlis buka puasa. Kalau gitu seronok sikit, ingat sikit. Saya pun tak ada Kuala Lumpur, contoh kalau di sebelah Gombak, surau Ubudiyah, setiap Isnin tengok 2-30 orang buka puasa. Saya suka kuliah sebab saya kena hari Isnin. Jadi ustaz-ustaz pun tak kelang kabut nak cari tempat buka puasa. Kalau puasa lah tuan-tuan, ni saya musafir, saya pada besuk tuan sekalian hari ni, tak puasa lah. Kalau Islam tengok, kata seronok. Sebab apa? Geng-geng ni kelakar tuan-tuan. Sebab dia apa ni grup KRU. KRU bukan si Mizal tu, KRU ni tuan-tuan ni, kumpulan Rabu Uban. Geng-geng pecen. Dia meja besar Zakaria, bekas tentera tuan sekalian. Tapi seronok. Jadi seronok. Apabila buat secara berjemaah terasa seronok, gembira tuan sekalian. Kita ni buat kena-kena. Jangan kata buat baik, buat jahat ramai-ramai pun seronok. Ya, buat jahat ramai-ramai seronok tuan sekalian dah. Oh, tuan sekalian. Malam sambut 31 Ogos baru ni. Buat pula. Di Long Beach, pulau perhentian. Oh, pesta tuan sekalian. Jenuh dah kita lepas 1000 buat laporan 1000. Macam Mbak Ayah lesung kata. Dia seronok. Buat jahat ramai ni seronok tuan sekalian. Mencuri ramai pun seronok tuan sekalian. Bully orang ramai pun seronok tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Nabi ajar kita puasa 9 dan 10 Muharram. Nak suka beza dengan orang Yahudi. Jadi sahabat-sahabat lembab takwim pun mereka mula daripada tarikh tahun kelahiran Rasul. Sebab takwim Masihi yang dimulakan oleh orang Kristian, mereka mulakan tahun kelahiran Nabi Isa AS. Tak setuju. Yang kedua, bermula tahun kewafatan Rasul, cadangan, tak setuju. Yang ketiga, cadang bermula tahun berlakunya Isra wal Mi'raj. Mengapa peristiwa Isra ni penting? Semua tuan-tuan ingat balik dan tahu peristiwa ini. Kita masuk bulan Rejab menyambut memperingati peristiwa Isra yang berlaku 18 bulan atau setahun setengah sebelum hijrah Mekah ke Madinah. Ini tahun pensyariatan as-salah, yang sembahyang. Penting sangat sembahyang. Ini perjanjian kita dengan Tuhan tuan sekalian. Kita ikut perjanjian, kita solat yang sempurna, insya-Allah Allah akan beri syurga nanti. Maka kita tinggal solat, maka terputus perjanjian ini dengan Allah tuan sekalian. Dan tinggal sembahyang di akhir zaman ni macam mudah-mudah tinggal sembahyang. Sikit yang sakit tak sembahyang, sibuk sikit tak sembahyang. Apa implikasi meninggalkan sembahyang? Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia kufur yang nyata. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tinggal solat sempat ni, qada lagi. Zaman-zaman muda. Jangan main, ramai orang tinggal solat masa muda dulu. Lepas SPM, lepas masa tu muda-muda tuan sekalian tengah lara, nana tuan sekalian. Saya ingat cerita Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Dia kata kawan dia seorang tu, mengaku tua, kenapa pakai serban jubah, nampak warak do wabarko.
Warok nampak. Tapi dia kata masa muda jangan ni. Dia kata masa muda dekat fanfare, kawan ni kerja sebagai apa? Jadi hantu bang. Pakai kostum hantu, duduk kat rumah hantu. Dah. Orang bayar RM5 masuk, budak-budak wah dia terkejut. Terkencing budak-budak sekolah. Dia pakai hantu. Dah. Pakai kostum hantu. Bayanglah tuan-tuan, sebelum asar tu kena pakai dah. Berhenti tak berhenti pukul 11:30 malam kan, kalau sekian. Ustaz Azhar tanya dah mu pakai kostum hantu gitu kata. Bersarung gitu bila masa mu sembahyang. Dia jawab selama dah, hantu sembahyang macam mana? Hantu sembahyang macam mana? Jadi muslimin dan muslimat sekalian dah. Tuan-tuan, kita silap, minta ampun, bertaubat dengan Allah sungguh-sungguh. Baiki sembahyang kita tuan sekalian. Kita semua tuan-tuan nak mudah sangat orang tinggal solat. Hari ni maksiat ni. Tadi saya hari ni dia bercuti naik rumah, ceritalah pasal gejala sosial. Bab penat sangat tuan-tuan. Penat dah. Bukan kata sekolah biasalah. Dia sampai ke sekolah agama, sampai ke tahfiz. Tuan-tuan nak salah kata tahfiz tak boleh. Tak boleh. Minggu lepas 4 orang kena pecat. 4 orang. Saya tak sebut salah apa. Kalau sebut saya rasa malu tuan sekalian. Sebab apa ni? Umur 13-14 kena pecat. Bukan dia main ni. Kesan tengok gadget ni tuan sekalian. Budak main gadget. Dah. Malu tuan saya mikir balik. Bercerita rumah sampai bawa kereta. Betul lah cerita. Kalau sekolah harian ni ceritalah tuan-tuan. Sampai kat sekolah rendah. Duk main bawah meja cikgu ni. Cerita. Dia 5 dia 6. Sekarang tak payah cari pun. Ada Facebook ni sebab budak TikTok ni cerita semua sekali. Dah. Kita nak buat kebaikan. Tapi dia mari keliling kita Facebook dah. Tengok kita duk scroll maklumat, klik-klik video, duk cium sebagainya. Tuan-tuan, macam mana anak remaja? Dah, anak remaja tuan sekalian. Jadi tengok masyarakat kita pula tengok kalau pondok mahad tahfiz jadi dumping ground. Dapat 5A awak pergi MRSM. 5A pergi VI, pergi Sultan Sulaiman, Kota Terengganu, pergi ke SIC Kota Baru. Dapat 5E atau dapat 4D 1E, awak pergi pondok lah. Bila kita betul sikap ni tuan-tuan, akhirnya jadi tempat pemulihan pula. Nak budak-budak 13-14 kalau dah nak buat kejahatan ni tuan-tuan tak boleh mikir. Umur 13 buat benda-benda yang pelik. Inilah. Ni tuan-tuan. Elakkan anak-anak kita lah. Tak perlu umur 6, 7, 8 tahun, bawah 12 tahun nak ada telefon pintar, tak perlu tuan-tuan sekalian. Tak perlu. Tak perlu muslimat, tak perlu. Ini masalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letak solat ni sebagai satu mekanisme untuk cegah daripada buat benda jahat, buat kefasadan. Sebagaimana surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sembahyang itu akan mencegah daripada melakukan perbuatan fahsya', perbuatan munkar. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ankabut ayat 45. Tuan-tuan, betul sungguh. Kalau kita buat tangkapan, saya lama terlibat dengan bidang pencegah maksiat lama. Tuan-tuan sekalian, lama. Jadi bila tangkap orang paling syok ni bukan ragging dah, bukan bully, tanya soalan mudah-mudah tentang agama, tentang Islam. Tanya contohnya Rasul yang wajib kita imani ada berapa bang? Jawab bang, dia 99. Dia tukar dengan Asmaul Husna. Tuan sekalian dah. Tuan-tuan, tanya bab rakaat sembahyang pun tak tahu. Nampak muka handsome macam Brad Pitt tuan-tuan, tapi tak tahu rakaat sembahyang. Maghrib berapa? 4 maghrib. Subuh berapa? Subuh 3. Sudah tuan-tuan. Baca kunut panjang, kunut pendek ustaz. Sudah di otak tuan sekalian. Jadi sebenarnya mengapa ni berlaku tuan-tuan? Mereka tak solat, tak ada ilmu bab solat, maka tuan-tuan terbuka ruang yang luas untuk mereka buat maksiat dengan kemungkaran. Saya dah ulang balik tuan-tuan, taklifan solat bukan sekadar atas individu, mak ayah pada anak, sampailah kerajaan yang memerintah. Ni kerajaan memerintah ada tanggungjawab yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41. Allazina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi, pemerintahan di atas muka bumi, dan mereka mendirikan salat, dan mereka menunaikan zakat, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf, dan mereka mencegah kepada perkara mungkar, dan Allah lah kembali segala urusan. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajj ayat 41.
Tuan-tuan pernah tanya tak, mengapa Allah nak kerajaan menegakkan as-salah, menegakkan sembahyang? Mengapa? Why, tuan-tuan? Kerana ada rakyat solat, insya-Allah negara tu jadi baik. Jadi baik. Sebab dia orang dia tercegah daripada buat maksiat munkar. Sebab apa? Ada benteng as-salah. Beginilah paling mudah. Kalau pengalaman tengok, indeks jenayah rendah di sini. Saya biasa ke Gaza, Palestin 4-5 kali. Macam mana budaya orang di Palestin, di Gaza, tuan-tuan? Asalnya sembahyang, tuan-tuan sekalian, masya-Allah. Masuk waktu sembahyang, berhenti semua majlis, solat dulu. Semua majlis yang dibuat dikira waktu solat. Diambil kira waktu solat. Dah kita ni kita bimbang, tuan-tuan ya. Ni sebab kita tak dibudayakan semenjak daripada kecil. Sebab buat ya program, pergi kat sekolah, pergi kat jabatan sama, kita langgar waktu solat. Mana yang ada kesedaran nak solat-solat, kalau tak ada kesedaran tak solat lah. Akhirnya memang ramai tak solat, tuan-tuan sekalian. Saya semua ada pengalaman, saya sebut tamat kamu tengok. Saya tengok tuan-tuan ya. Okey, asal masuk 4:24. Saya pergi surau. Ada 2 orang tuan sekalian. Ustaz Datuk Mak Yaakob depan, Ustaz Datuk Ni Amal belakang. Kita solat sekali, kata dah hati ingat pengalaman di Gaza, tuan sekalian. Dia tak boleh, dia kena boh dulu, pemimpin tu kena jaga solat ni. Bos dulu, pemimpin dulu. Tak nampak dah? Dia kena boh dulu. Leaders by example. Kepimpinan melalui keteladanan. Tapi kalau pemimpin, kalau bos dia cerah dengan sembahyang, tuan-tuan, bos sama juga. Sekali tu lama dah saya ceramah dekat penjara di Tawau, Sabah, tuan sekalian. Saya tahu ramanya petugas penjara kaki tangan yang solat berjemaah. Rupanya bos penjara memang jenis kaki jaga solat. Begitu tuan sekalian. Dia tak boleh pergi dah. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikut pemimpin agama kerajaan mereka. Jadi Allah tak pemimpin, kerajaan kena jaga solat, jaga sembahyang. Dan sejarah pembunuhan pada Khulafa' Rashidin, ingat 2 kes berkaitan dengan solat. Siapa dia? Sayyidina Umar tengah menjadi imam solat. Ingat Sayyidina Umar ditikam pada 26 Zulhijjah tahun 23 Hijrah. Setelah mentas selama 10 tahun. Ingat Sayyidina Ali sedang lalu para rakyat, hayya as-salah, hayya as-salah, panggil rakyat sembahyang di Kufah, ditikam oleh Abdul Rahman bin Maljam. Tengok, 2 Khulafa' Rashidin, 2 khalifah ni tuan-tuan dibunuh ada kaitan dengan solat. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, baik, tak setuju juga tahun nak mula dengan tahun pensyaratan as-salah dan sembahyang. Tapi menunjuk kepada kita sembahyang ni penting, hingga pun ada dicadang sebagai tahun untuk kita start takwim atau kalender Islami kita. Baik, akhirnya Sayyidina Umar minta cadangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mengapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Mengapa Sayyidina Ali, tuan-tuan? Ni seorang sahabat yang bijak, sahabat yang cerdik dan dicintai, dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mengapa? Ingat banyak kali sebut dah, ulang balik sikit je. Yang pertama sepupu Nabi yang mulia Sayyidina Ali, adik-beradik dengan Ummu Hani, adik-beradik dengan Aqil bin Abu Talib, adik-beradik dengan Ja'far bin Abu Talib, Ja'far Tayyar. Sayyidina Ali merupakan menantu Nabi, kahwin dengan Fatimah, lahir Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ingat tak Muharram apa kata Sayyidina Husain? Ingat, Sayyidina Husain mati dibunuh pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah di zaman pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua kerajaan Umayyah. Jadi tengok kan semua orang sambut kan, kita dak di Pakistan ada sambutan sampai berdarah-darah macam tikam Kawadi, masa Tapuzam. Tuan-tuan sekalian, tengok di Basrah, Kufah sampai jutaan berhimpun. Indonesia siap dengan stadium, tuan-tuan sekalian, dah makin ramai. Tempat kita tahun lepas, grup ni minta izin buat surat rasmi kepada JAIS, Jabatan Agama Islam, untuk membenarkan mereka sambut Hari Karbala, tuan-tuan sekalian. JAIS tidak benarkan. Dan sampai sekarang dah teks khutbah JAIS, layan akhir masih disebut supaya umat Islam Selangor ni menjauhi fahaman dan ajaran Qadiani dan Syiah, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, dia makin besar makin berebok. JAIS tak benar pun buat juga, buat kat markas di Gombak, markas mereka ada di Kelang, tuan-tuan sekalian. Jadi dia semakin bertambah. Indonesia ada buat kat stadium. Tuan tengok, di Indonesia dia buat kajian. Mengapa bertambahnya anak-anak muda sebagai pendukung teologi Syiah, tuan sekalian. Sampai beramai ni buat kat stadium, tuan sekalian. Kajian ni, tuan sekalian, sebab apa? Satu, nampaknya mudah. Sembahyang, tuan sekalian, pakai jamak. Saya main berjauh lebih 2 marhab boleh jamak lah, tuan-tuan sekalian. Ni dalam KFS jamak juga, tuan sekalian.
Lepas tu soal seks, mudah. Apa dia? Kahwin muta'ah. Nikah 3 hari, nikah 2 hari, nikah seminggu. Kahwin muta'ah, kahwin kontrak. Memanglah bab seks ni, anak-anak muda suka. Jangan anak-anak muda, anak-anak tua pun suka. Tahan-tahan. Nikah muda, bayar 10 juta rupiah. Berapa? 3,000 lebih. Nikah seminggu, nikah 10 hari. Tuan-tuan. Tak boleh. Nabi haram bila? Muharram. Tahun 7 Hijrah. Nabi haramkan kahwin kontrak, kahwin muta'ah. Tuan-tuan nikah molek. Bak Malaysia pergi juga Indonesia tu. Pergi golak tak kena bedil, bom. Dah, Bangkok kena bom juga. Pergi ke Indonesia. Nikah dia kata nikah. Nikah kat mana? Dia kata ni dekat Bogor tu. Ni atas bukit. Orang kat puncak tu. Oh, sebab kau tahu betul kedai ada iklan kan, kahwin kontrak disediakan. Jangan tuan sekalian. Tak betul. Dia kata orang Arab, jangan agama ikut orang Arab. Jangan. Agama tak ikut orang Arab, ikut Quran, ikut hadis. Kita kan ada ulama-ulama. Tuan sekalian, orang Arab hak jahil ramai, hak tak jahil pun elok je UAE tengok negara Arab, bina hubungan dengan Israel, selambur je tuan sekalian. Mereka tak takut pada ancaman Allah. Mereka tak gerun dengan apa ancaman bala daripada mereka selambur tuan sekalian. Tengok dah siap puji lagi tuan dengan hubungan damai dengan Yahudi dengan Israel tuan sekalian dah. Tuan-tuan sekalian. Dah tak belajar sirah kan? Wallahu alam tuan sekalian. Dah kita berada pada zaman yang penuh dengan fitnah. Kita di akhir zaman kita tuan-tuan. Maka cara di zaman fitnah ni berkawan dengan orang-orang yang soleh. Duduk dalam perkumpulan orang-orang yang soleh, orang-orang baik, mutadayinah. Fitnah banyak sangat tuan sekalian. Dah, yang kata tak berkembang tuan sekalian. Saya ada cerita 25 tahun lepas. Tahun 1995. Ini pengalaman peribadi tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan sekalian. Dah. Pengalaman peribadi. Jadi kawan saya Haji Razak Mahusin, berniaga dengan Iran, ambil simil daripada Iran. Saya SU dia macam dalam pemuda lepas tak ada kata, "Wan, mai ikut abang kita pergi berjalan." Kat embassy, kat kedutaan. Saya budak darat, budak besuk standard. Darat naik lompat pakai rugi ni. Pang kedutaan. Ada kita 400 orang tuan sekalian. 400 orang. Baju hitam belaka. Bukan peminat Metallica, James Hetfield lah. Bukan. Pakai long sleeve pun hitam juga. Lepas tu masuk dewan tuan sekalian, buat tayangan. Tuan sekalian, mula-mula tunjuk tayangan peristiwa The Black Friday. Apa The Black Friday? Revolusi Iran 1979. Masa saya tengah muda, tahun 1995 keluar universiti. Tengok best, nampak semangat lah. Budak muda kata barak ni, budak cantik apa ni? La syarqiyah, la gharbiyah, jumhuriyah, islami. Semangat. Tengok tuan sekalian. Syairan jatuh balik Khomeini daripada buangan tuan sekalian. Bentuk kerajaan revolusi. Tunjuklah gambaran macam nak bangkit sebuah negara. Kawasan Kontang jadi kawasan tanian yang subur. Aspek pertahanan, tunjuk komando berlatih macam mana. Boleh buat helikopter ababil tuan. Kita impress tu hujung. Hebatnya. Lepas tu hujung tuan sekalian tak gambar Khomeini sakit, duduk selepek sakit tuan sekalian. Saya mula perasan, orang boleh start menangis. Saya kata sayang Melayu pada Khomeini ni. Kau menangis tu? Kata sudah. Lepas tu habis di end tu, bapak bangun daripada kursi. Ada seorang dengan mikrofon, dia bernasyid dalam bahasa Parsi, nada melankolik, nada sedih. Sedih tuan sekalian lain sedih. Dan ramai-ramai dia mula start dah. Ya Husain, ya sudah tuan sekalian. Soal Karbala. Lepas tu dia lewatkan solat maghrib jamak tuan sekalian. Lewatkan maghrib. Saya dah gelisah dah. Sudah kata. Sekadar dan mari buat seorang budak bawa dulang. Besar-besar ni lah batu Karbala. Hak mereka lampik pak sujud tuan sekalian. Ambil seorang sampai dekat aku akan ambil juga. Ambil je pun, bukan buat lapik dah. Dan ini pengalaman tuan sekalian. Ini pengalaman. Saya tengok balik dalam YouTube tuan sekalian, hak sambut Malaysia tahun dah mereka dah nasyid dalam bahasa Melayu dah. Kanak-kanak pun ada tuan sekalian. Maka semakin berkembang dan semakin berkembang tuan sekalian. Dah, begitu. Saya tengok sebab apa? Budak-budak muda tuan-tuan, dia suka mencari. Dah, agama pun nak cari di Google, cari tuan sekalian. Main nada kitab malah. Kalau kita duduk kampung, saya duduk kampung, kalau nada kitab ni tua-tua lah. Tua-tua, saluran satu. Grup RTM, rehat tunggu mati. Nada kitab Musalli, Matla'i Badrin, Miftahul Jannah, Sabilal Muhtadin, kita kena Fatul Qari, Fatul tuan sekalian dah, tua-tua. Jadi tuan sekalian, hak muda Google. Akhir sekali tak bertalaki, tak musyafah, tuan tahu. Ramai mana yang pening dalam beragama. Kadang bab Fatul Ain pun tak pas lagi. Cakap bab logi, bab pemikiran, bab falsafah dah tuan sekalian.
Fardu ain pun tak lepas lagi tuan-tuan. Dah, ramai mana sikap orang muda macam ni. Mana beritahu adik kita kalau nak cari agama, ambil kaedah berguru. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kalau baca Quran Ramadan, Nabi ditasmik baca oleh malaikat Jibril. Apa makna pada kita tuan-tuan? Siapa tasmik? Jibril. Apa sabda khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mana Islam macam main kita belajar dan mengajar tuan sekalian. Dah. Proses dia begitu. Tak boleh main-main duk raba-raba seorang-seorang, tak boleh. Mesti ada murabi, mesti berguru tuan sekalian. Baik. Jadi Sayyidina Ali anak akak Nabi yang Nabi gelar sebagai Abu Turab. Dan Sayyidina Ali cadangan supaya takwim kita, kalender kita biar bermula tahun berlakunya hijrah Mekah ke Madinah. Sahabat-sahabat setuju dan inilah sejarah bila ada takwim. Zaman Sayyidina Umar 17 tahun. 17 tahun dah berlaku baru ada takwim. So apa masalah? Ibu pun faham masalah dia. Nak gustan balik ke belakang, cari tarikh-tarikh penting. Tarikh-tarikh penting. Dulu tulis atas kulit binatang pelepas tamar. Macam mana? Macam mana tuan sekalian? Nak cari balik bila peristiwa perang Badar, Yaumul Furqan. Bila peristiwa perang Uhud. Bila tuan perang Ahzab. Bila perang Zatul Riqah. Bila Bir Ma'unah, Yaum Ar-Rajih, perang Mu'tah, perang Tabuk, perang Hunain, perang Taif, perang Balqa, perang Yamamah, perang Al-Qadisiyah, perang Yarmouk. Bila tuan-tuan? Bila tepat peristiwa Isra? Sulh Hudaybiyah ni bila? Bai'atul Ridwan bila? Bai'atul Aqabah bila? Fathu Mekah tadi tepat bila? Tuan-tuan sepakat satu je. Kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Dah usia bagi 63 tahun. Tuan-tuan, kira umur nak mati ni, kita kena kira tahun Hijri. Berapa ni umur? 50. Umur tuan-tuan 52 dah ikut Hijri. Faham tak? Jangan tak lambat lagi Ustaz 60 63. Jangan. Tuan-tuan tambah. Kalau 48 50 dah tuan-tuan. Kalau ikut umur Walid hari ni mati artinya. Idris apa ni mati umur 61 tahun buah pinggang. 61 tahun, umur 63 dah ikut Hijri tuan sekalian. Tuan-tuan. Dah. Jadi contoh paling mudah tuan nak faham, nak tentukan tarikh Maulid. Kita tanya orang di sini bila Maulid Nabi yang mulia. Kampung saya pakai Maulid. Pasal pakai Maulid? Lepas ceramah makan puluk kot tuan-tuan. Dah. Tuan-tuan, 12 Rabiul Awal, 12. Tanya kota baru, tanya orang JB 12 Rabiul Awal. Jakarta Naratiwak ialah 12 Rabiul Awal. Tengok kitab-kitab tu. Syekh Mubarak Furi 9 Rabiul Awal. Satu lagi 10 Rabiul Awal. Ada tarikh tuan-tuan 2 Rabiul Awal, ada tarikh 8 Rabiul Awal. Ada tarikh 18 Rabiul Awal dan ada satu dalam bulan Ramadan Nabi lahirkan. Ada 7 tarikh. 7 tarikh. Mengapa? Sebab isu takwim kalender tadilah. Dah. Tak sepening-pening ke lahir semua dah terjadi tuan sekalian. Soal nak tentukan takwim sebab gustan ke belakang 17 tahun. Macam kita lah bang, dah dari kita tulis sama sekolah universiti mana simpan dah. Sekarang ni muncul ada ni tuan-tuan, Facebook muncul ada memori. Keluar pula gambar dengan mak sabu 10 tahun lepas. Ada lagi bang. Dengan mak sabu bang kat 10 tahun lepas dah. Jadi tuan-tuan sekalian, baik. Apa berlaku 2-3 tahun sebelum hijrah Mekah ke Madinah? Apa berlaku tuan-tuan? Sebelum hijrah Mekah ke Madinah, tak ada dakwah Nabi di Mekah. Subur tak subur Mekah? Mekah korang subur. 13 tahun dakwah Nabi tuan-tuan. Yang beriman 300 orang lebih ya. Yang memimpin Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bukhtari bin Hisham, Umar bin Syam, Abu Abdul Uzza, Abu Lahab, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, Safwan bin Umayyah tuan-tuan. 13 tahun 300 orang lebih saja. Dan bila Nabi manfaatkan ruang berdakwah secara besar-besaran bulan Zulhijjah. Mengapa bulan Zulhijjah? Jawapan Zulhijjah ni bulan haji. Jangan ingat kita je buat haji bulan Zulhijjah. Tuan-tuan dengar lafaz talbiyah bulan Zulhijjah. Zaman Arab Jahiliyah bulan Zulhijjah juga. Tapi manasik haji jahiliyah. Jahalatun bodoh, jahil. Dalam arti kata tanpa petunjuk, tanpa pedoman, tanpa Alkitab. Tengok slogan mereka syirik. Slogan mereka syirik. Kita orang beriman lafaz talbiyah ni tuan-tuan, kita letak ketauhidan pada tempat yang tinggi. Ingat lafaz talbiyah bang di Mekah? Tinggi suara sikit. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak tiada suatu sekutu buatmu ya Allah. Tolak syirik dan sekadar begitu.
Apa beza lagi? Buat tawah. Kita tawah tu pusingan tuan-tuan dah. Mulut kita mengumam dengan zikir, dengan kalimah-kalimah yang indah, kalimah tayyibah tuan sekalian, dah, dengan doa-doa kita tuan sekalian. Dia ni tawah juga, tapi tawah telanjang, bogel. Orang lelaki tawah siang telanjang, perempuan tawah malam telanjang, bogel. Oh, mak sekoden jam wah. YouTube tak ada lagi mujuk, CD pasar malam tak ada lagi bang. Dah punya dahsyat tuan sekalian. Jahilnya mereka. Jadi tuan-tuan, himpunan Kabilah Arab ni 360. Kabilah Arab 360 di Jazirah Arab. Dia tak dengan patung-patung bala sekitar kampus 360. Kabilah Arab, Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Bani Lahyan, Banu Amir, Banu Zakwan, Banu Usayyah, Banu Adi, Banu Hashim, Banu Thaqif, Bani Hawazin, Bani Syaiban dan lain-lain. Bukan kata mari semua, hak mampu mari, tapi dia ramai lah. Sebab tu Mekah ni pusat perdagangan. Tuan-tuan gila kalau musim haji, ya Allah tuan-tuan dah. Tapi sekarang ni kalau musim haji sebab mall lah banyak dah. Mekah ni akhir zaman betul tuan-tuan. Jadi hak kaya pergi melancong dah. Allah tuan-tuan. Dah Menara Jam tu kedai-kedai. Tahu ramai orang. Ramai. Dah. Kalau kita bawa jemaah tuan sekalian, sampai kena pesan lah, solat biar berjauh di masjid. Jangan pergi Mekah jauh-jauh tu solat bilik tuan sekalian. Dah, pergi masjid lah. Dah, patut kalau kita 10 hari tu, kalau kita boleh lengkapkan solat 5 waktu berjemaah tu, boleh tu 40 kali tuan-tuan tu. Dah. Banyak etikah, baca Al-Quran. Tapi zaman sekarang ni saya pesan tuan-tuan ni, tinggal dulu tuan-tuan. Dah, serabut sangat. Setiap 10 minit dah update kat Facebook dia, kat WhatsApp group tuan sekalian. Aku tahu lah pergi Mekah, bukan mu seorang Mekah dah serabut semua dah. Masa mana baca Quran nak tahu tuan sekalian. Dah. Tinggal dulu. Tinggal kat bilik. Pergilah. Lagi etikah hari ni, hari ni 6 jam. Duduk zikir, solat taubat, istighfar banyak. Dah. Ambil peluang tuan sekalian. Hafal ayat 30. Boleh hafal tuan-tuan. Orang middle class, apa middle class macam tuan? Kualiti yang baik. Boleh hafal insya-Allah. Dah. Ambil surah-surah pilihan, tak apa dah. Nak tuan sekalian ambil apa? Tabar. Al-Mulk tuan sekalian, nak baca mudah. Lepas isyak kan. Ambil lah. Dah. Ambil hafal. 2 ayat 1 hari. 1 ayat ulang 40, ulang. Tengok. Minta ustaz tasmih. Kawan kita tasmih. Tuan dengar betul tak betul? Harkat betul tak betul, panjang pendek macam mana? Tuan sekalian dah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian menarik. Nabi ambil peluang berdakwah. Ajak Banu Syaiban kepada Islam. Banu Syaiban tak nak beriman. Nabi tak patah semangat. Pergi pula pada Banu Amir. Ajak Banu Amir kepada Islam. Tak nak beriman. Mengapa ni tuan-tuan ni? Mengapa Kabilah Arab degil tidak mau beriman? Bukan kalau Mekah mari rombongan pun tak nak beriman. Tak nak. Dah nak masuk tadi, dia keempat penjulurun, dia beritahu dah oleh Mekah bergila-gila. Jadi kerana Muhammad Al-Kazzab, Muhammad pembohong, perusta penipu, orang gila, syair. Tuan-tuan sekalian, nak downgrade Nabi yang mulia. Nabi tak patah semangat, terus berdakwah, fasda' bima tu'mar wa'arid al-musyrikin. Maka sampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Tak usah pedulilah. Jalan kerja dakwah tuan sekalian. Dah. Memang kafir tak suka kalau kita berdakwah ajak pada Islam, tak suka tuan-tuan, tak suka. Jadi langsung berdakwah. Dan kebijakan Nabi, mengapa tak terima tuan-tuan ya? Tak terima sebab mainstream, arus perdana. Jazirah Arab ni mengandung agama wasani, agama sembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Sebab kan kalau pula gilawan arus masuk Islam, kenapa kena sanction? Kena pulau, kena muqata'ah kata Arab, kena pulau, kena boykot. Contoh kabilah mana kena pulau? Kabilah mana kena pulau? Bani Hashim, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kena pulau. Apa kesan kena pulau? Tuan-tuan, nak meniaga-menaga, meniaga-menaga kat beliau tu. Nak jual beli, bisnes payah, nak menikah kahwin payah, kena boykot tuan-tuan. Dah. Tuan-tuan sekalian, payah. Jadi mereka kekal dengan agama wasani. Nabi yang mulia dengan sifat fatanah baginda, cerdik, bijak. Nabi lihat lagi ni, rombongan daripada Yathrib ataupun Taibah, rombongan haji. Mengapa Yathrib atau Taibah? Mengapa tuan-tuan? Mereka ni biasa berinteraksi dengan kelompok Yahudi. Kalau saya sebut 16 kelompok tadi, Yahudi bangga. Apa kalau kitab Taurat dah sebut Rasul akhir zaman namanya Ahmad atau Muhammad adalah orang sama Rasulullah yang mulia. Jadi Nabi terang pada mereka dah tally maklumat. Mereka dengar mulut orang Yahudi dah cerita pasal Rasul akhir zaman. Mereka tunjukkan sikap tertarik mereka dengan ajakan Nabi, seluruh Nabi.
Maka Nabi tak lorak kata Terengganu, Kelantan, tak bergaduh. Apa tu? Tak tergesa-gesa tuan-tuan. Janji tahun depan musim haji bertemu lagi. Dan musim haji tahun depan bulan Zulhijjah tahun ke-12 kerasulan. Tuan-tuan, mari bertemu Nabi di Aqabah ni, 12 orang lelaki daripada Yathrib. Mereka telah berbaiat dengan Nabi dan kitab sirah namakan sebagai Bai'atul Aqabah, perjanjian Aqabah. Yang ni yang pertama. Mereka pulang semula ke Yathrib, ke Taibah. Nabi iringi tenaga nuqaba. Nuqaba nakid-nakid. Kalau kita ustaz-ustaz lah yang faham agama, faham tasawuf Islam, faham Al-Quran. Siapa mereka? Antaranya nama Mus'ab bin Umair, digelar Mukri Al-Madinah, pembaca Madinah. Antaranya, kalau kita baca Al-Quran, ada kisah dia. Mana tokoh hebat lah. Sebab kisah dia, ada Quran dibaca sepanjang zaman sampai kiamat. Surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tokoh siapa ni tuan-tuan? Abdullah bin Maktum, sahabat yang buta tapi alim Al-Quran. Apa sahabat-sahabat buta ni? Sahabat-sahabat nuqaba ni termasuk buta. Abdullah bin Maktum buat di Madinah, buat markas ilmu namanya Baitul Qura. Baitul Qura tuan sekalian. Islam diajar, Al-Quran diajar kepada orang Yathrib, orang Taibah, orang Madinah. Inilah markah ilmu, markah dakwah, Baitul Qura. Saya sebut Baitul Qura, ingat tu Baitul Qura, Sungai Udang, Melaka. Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Ismail buka Baitul Qura, pondok tuan sekalian. Gila ziarah tuan-tuan. Ada orang Melaka ada pondok juga tuan sekalian. Bagus. Bagus tuan sekalian. Jadi kita Ustaz Zul ambil pelajar-pelajar lepas SPM yang cerdik. Budak-budak dia kalau 6 bulan dah ada kitab pun boleh dah kitab-kitab nipis tuan sekalian. Nak belajar nahwu sah boleh dah tuan sekalian. Masalah kita nak ubah mentaliti. Saya sebut tadi lah tuan-tuan, hok pergi pondok penat-penat belaka. Hok kaki curi ayam. Hok kaki kampung kuat rempit. Saya takut tengok kampung dahsyat tuan-tuan. Tak erti bisa kenapa. Waktu accident kita kena ngalah tuan sekalian. LPT2 hok teruk tu, dia reh motor pecah kepala tuan-tuan. Hok masuk ke kubur keluar Allah tuan-tuan. Ngeri tengok tuan sekalian. Atas highway congek motor, cacok dia orang, cacok tuan sekalian. Orang cacok Willy tuan sekalian, cacok Willy. Kita pun sedap ambil gambar tuan sekalian. Dia bangga tuan sekalian. Puah Willy, congek dari belakang pula Wikang. Willy Wikang Widai. Nyusah orang nak mayak-mayak pula. Tuan tengok senang. Kalau pecah kepala tahu, pernah tengok pecah kepala berterabur ni, pakai tu dalam saji plastik tu, letak tu. Ngeri tuan-tuan. Saji plastik tu bang. Macam kita basuh apa tu? Macam basuh perut lembu. Tak menyusahkan orang, menyusahkan orang lah tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, menarik. Selama setahun tengok apa jadi. Bulan Zulhijjah tahun ke-13 kerasulan. Dengan artikan tahun terakhir Nabi di Makkah, maka mai tu 73 muslimin, 2 orang muslimat termasuk Ummu Nusaybah binti Ka'ab berbaiat dengan Nabi, dinamakan Bai'atul Aqabah Ats-Tsani, perjanjian Aqabah yang kedua. Allah, masa cukup tuan-tuan. Elok. Kita sambung dari depan sambung dari depan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, siapa pun kita, sesibuk mana pun kita, carilah rumah-rumah Allah. Carilah majlis-majlis ilmu. Takutnya tuan-tuan, kita hari-hari saya dan tuan-tuan mendengar berita kematian. Saya di kampung kerja KBSM. Apa tu? Kenduri, bersalin, sakit, mati. Sangat-sangat menyusahkan kerja ni tuan-tuan. Sebab kita tengok orang sakit, dengan orang mati. Berapa umur ni Haji mati? Umur 50. Mati dah. Kenapa? Diabetik kecil manis. Kecil manis. Kenapa ramai kecil manis tuan-tuan? Dah makan air tu ni, air ni susu tuan-tuan, susu air teh pagi ni. Ni nak mendekatkan diri kepada Tuhan tuan sekalian ni. Jadi tuan-tuan, umur akhir 40 ramai kena stroke dah. Ramai kena stroke tuan-tuan sekalian. Umur 56, 50. Kita kata kat kampung, dah kerja duk cuupuk, duk baruh, duk cedung, peluh, sakit juga tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Tadilah aspek kesihatan tadi terabai tuan sekalian. Mungkin sebab ilmu tak ada. Jadi dalam tempoh masa kita mungkin 10 tahun nak hidup ni tuan-tuan, inilah tempat kita berhimpun di rumah Allah. Cari masjid, surah cari majlis ilmu insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.